Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membebaskan dan melepaskan Rosmah Mansor daripada 12 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan lebih RM7 juta dan 5 tuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN. Hakim K. Muniandi mengeluarkan perintah tersebut selepas membenarkan permohonan isteri Najib Razak itu untuk membatalkan kesemua tuduhan terhadapnya. Permohonan tersebut dibuat atas alasan ia tanpa asas dan pihak pendakwaan tidak mengemukakan sebarang unsur kesalahan dalam tuduhan yang dikenakan. Rosmah 73 memfailkan permohonan untuk membatalkan tuduhan tersebut pada September 2023, manakala perbicaraan dimulakan pada 12 Disember tahun lalu selepas sebahagian daripada kes tersebut didengar dengan keterangan daripada dua saksi. Sementara itu, Rosmah juga mempunyai rayuan yang masih tertangguh terhadap sabitannya dalam kes rasuah projek tenaga solar Sekolah Luar Bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion di Mahkamah Rayuan. Rosmah turut memfailkan rayuan untuk meminta Hakim Perbicaraan Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes tersebut dengan mendakwa bahawa terdapat pihak ketiga menyediakan draft penghakiman untuknya. Mahkamah Rayuan akan mendengarkan perkara berkaitan JAKIM itu pada 5 Mac tahun depan. Jika permohonan itu tidak diluluskan, mahkamah akan meneliti merit rayuan dan hukuman Rosmah pada 19 Mac. Pada 1 September 2022, Zaini yang kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan mensabitkan Rosmah Mansor dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap 3 pertuduhan. Hakim itu yang memerintahkan hukuman dijalankan serentak turut mengenakan denda sebanyak RM970 juta terhadapnya. Sementara itu, laporan bernama menyatakan dalam penghakiman Muniandi berkata, pertuduhan terhadap Rosmah gagal untuk menyatakan bahawa dia terlibat secara langsung dalam transaksi melibatkan hasil haram serta tidak memperincikan sifat transaksi tersebut atau bagaimana Rosmah terlibat secara langsung. Pertuduhan tersebut tidak mendedahkan elemen utama kesalahan pengubahan wang haram, termasuk transaksi berkaitan pengubahan wang haram, tingkah laku tertuduh dan wang yang dirujuk dalam pertuduhan. Selain itu, pertuduhan juga tidak menunjukkan transaksi seperti yang dimaksudkan di bawah Akta 613, yaitu Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. Kegiatan haram yang dikaitkan dengan pertuduhan itu juga tidak dinyatakan, tetapi hasil daripada kegiatan haram tersebut muncul entah dari mana, katanya. Hakim menambah, tanpa elemen-elemen tersebut, pertuduhan hanya menggambarkan perbuatan mendepositkan sejumlah wang ke dalam akaun bank yang pada dasarnya bukanlah satu kesalahan dari sisi undang-undang. Sebahagian daripada pertuduhan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 ada pertindihan kerana tarikh dan jumlah yang dinyatakan adalah sama, tetapi kesalahan yang didakwa dilakukan oleh tertuduh tetap berkaitan pengubahan wang haram yang mana ia mesti berpunca daripada kegiatan haram boleh dikaitkan dengan pengubahan wang haram tersebut. Menurut Muniandi, walaupun ada pendapatan yang tidak didedahkan kepada LHDN, mesti ada transaksi yang menunjukkan penglibatan tertuduh dengan pendapatan yang tidak didedahkan tersebut untuk diklasifikasikan sebagai pengubahan wang haram. Kegagalan mengemukakan borang cukai pendapatan tertakluk di bawah Seksyen 77/1 Akta Cukai Pendapatan 1967 SCP. Kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 112 SCP hanya boleh dikenakan sekiranya semua saluran yang tersedia di bawah SCP telah digunakan, namun perkara itu tidak dilakukan dalam kes ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membebaskan dan melepaskan Rosmah Mansor daripada 12 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan lebih RM7 juta
dan 5 tuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hakim K. Muniandi mengeluarkan perintah tersebut selepas membenarkan permohonan isteri Najib Razak itu untuk membatalkan kesemua tuduhan terhadapnya. Permohonan tersebut dibuat atas alasan ia tanpa asas dan pihak pendakwaan tidak mengemukakan sebarang unsur kesalahan dalam tuduhan yang dikenakan. Rosmah 73 memfailkan permohonan untuk membatalkan tuduhan tersebut pada September 2023, manakala perbicaraan dimulakan pada 12 Disember tahun lalu selepas sebahagian daripada kes tersebut didengar dengan keterangan daripada 2 saksi. Sementara itu, Rosmah juga mempunyai rayuan yang masih tertangguh terhadap sabitannya dalam kes rasuah projek tenaga solar sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion di Mahkamah Rayuan. Rosmah turut memfailkan rayuan untuk meminta Hakim Perbicaraan Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes tersebut dengan mendakwa bahawa terdapat pihak ketiga menyediakan draft penghakiman untuknya. Mahkamah Rayuan akan mendengarkan perkara berkaitan JAKIM itu pada 5 Mac tahun depan. Jika permohonan itu tidak diluluskan, Mahkamah akan meneliti merit rayuan dan hukuman Rosmah pada 19 Mac. Pada 1 September 2022, Zaini yang kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan mensabitkan Rosmah Mansor dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap 3 pertuduhan. Hakim itu yang memerintahkan hukuman dijalankan serentak turut mengenakan denda sebanyak RM970 juta terhadapnya. Sementara itu, laporan bernama menyatakan dalam penghakiman Muniandi berkata, pertuduhan terhadap Rosmah gagal untuk menyatakan bahawa dia terlibat secara langsung dalam transaksi melibatkan hasil haram serta tidak memperincikan sifat transaksi tersebut atau bagaimana Rosmah terlibat secara langsung. Pertuduhan tersebut tidak mendedahkan elemen utama kesalahan pengubahan wang haram, termasuk transaksi berkaitan pengubahan wang haram, tingkah laku tertuduh dan wang yang dirujuk dalam pertuduhan. Selain itu, pertuduhan juga tidak menunjukkan transaksi seperti yang dimaksudkan di bawah Akta 613, iaitu Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. Kegiatan haram yang dikaitkan dengan pertuduhan itu juga tidak dinyatakan, tetapi hasil daripada kegiatan haram tersebut muncul entah dari mana, katanya. Hakim menambah, tanpa elemen-elemen tersebut, pertuduhan hanya menggambarkan perbuatan mendepositkan sejumlah wang ke dalam akaun bank yang pada dasarnya bukanlah satu kesalahan dari sisi undang-undang. Sebahagian daripada pertuduhan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 ada pertindihan kerana tarikh dan jumlah yang dinyatakan adalah sama, tetapi kesalahan yang didakwa dilakukan oleh tertuduh tetap berkaitan pengubahan wang haram yang mana ia mesti berpunca daripada kegiatan haram boleh dikaitkan dengan pengubahan wang haram tersebut. Menurut Muniandi, walaupun ada pendapatan yang tidak didedahkan kepada LHDN, mesti ada transaksi yang menunjukkan penglibatan tertuduh dengan pendapatan yang tidak didedahkan tersebut untuk diklasifikasikan sebagai pengubahan wang haram. Kegagalan mengemukakan borang cukai pendapatan tertakluk di bawah Seksyen 77/1 Akta Cukai Pendapatan 1967 SCP. Kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 112 SCP hanya boleh dikenakan sekiranya semua saluran yang tersedia di bawah SCP telah digunakan, namun perkara itu tidak dilakukan dalam kes ini.